Baik, dalam segmen sains dan teknologi, sebenarnya hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga hasrat kerajaan sendiri untuk melihat TVET ini sebagai satu lagi bidang kemahiran yang boleh untuk diteroka dan juga diterapkan kepada anak-anak generasi muda hari ini. Ya, betul, Tuk Ismail. Oleh itu, kita bawakan tetamu kita iaitu Dr. Ahmad Rafi Sheikh Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajar Malaysia Operasi Sekolah KPM, dan juga Puan Haja Nurhayati Haji Abdul Wahab, Pengarah Kolej Vocational Sultan Abdul Samad, Banting, Selangor. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, kita ada kek ni. Di atas kek ni dah tulis RTM. Ini sebenarnya memerlukan skill. Kalau tak ada skill memang tak boleh buat ni. Betul. Tapi itulah kita cakap, skill dan kemahiran itu satu perkara yang telah pun diterapkan dalam TVET. Dan mungkin kita nak mengetahui dengan lebih lanjut banyak perbincangan mengenai TVET, tetapi kita nak tahu TVET yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin Dr. Ahmad Rafi boleh sama-sama penjelaskan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Maim, Cik Ana atas jemputan untuk kami bersama berkongsi tentang bagaimana kita melaksanakan hasrat kerajaan dalam pembangunan bidang TVET ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, bidang TVET merupakan salah satu bidang utama yang diberikan perhatian oleh kerajaan dalam membangunkan modal insan kita yang berketerampilan dan berkemahiran tinggi. Macam contoh disebut tadi tentang kek tu, kalau kita tak latih dengan kemahiran yang sewajarnya, anak-anak kita tak mampu menghasilkan produk-produk sebegini, dan ada banyak produk lagi. Sehubungan dengan itu, maka Jemaah Menteri telah pun membuat keputusan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet pemerkasaan TVET. Jadi yang ini merangkumi bukan saja kami di Kementerian Pendidikan, tetapi juga rakan-rakan kita di 8 kementerian yang terlibat sama dalam membangunkan modal insan dalam bidang TVET ini. Jadi banyak yang diusahakan oleh kerana kita tahu bahawa bidang ini diluas. Bidang-bidang kemahiran ini ada pelbagai. Maka kita perlu menggabung tenaga daripada kepakaran di pelbagai bidang dalam agensi kerajaan dan juga pihak swasta, pihak industri, pihak korporat. Dan yang ini antara satu dua perkara lah yang kami bawa hari ini untuk dikongsikan bersama. Okey, yang dibawa dan boleh dinikmati bersama. Betul, InsyaAllah. Mungkin Puan Haja boleh kongsikan, difahamkan ada Expo TVET yang telah diadakan, telah pun berlangsung. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut lagi. Terima kasih Puan Hana dan juga Ismail ya. Untuk makluman, Expo ini adalah merupakan salah satu agenda utama ya Jabatan Kuasa Pemerkasaan TVET untuk memastikan memperkasakan TVET sebagai salah satu pilihan utama. So sebelum ini telah berlangsung di Pulau Pinang, Expo Zon Utara, telah berlangsung di Johor dan juga akan berlangsung di Sabah. Ya, pada 13 dan di 15 dan 16 November ini, Jumaat dan Sabtu akan berlangsung di Kolej Vocational Sultan Samad Banting. Expo TVET Zon Tengah ya. Expo Jelajah TVET Zon Tengah ni di KV Sultan Samad ni adalah merupakan satu tempat yang sangat unik kerana KV Sultan Samad ini adalah satu-satunya sekolah harian showcase bagi Kementerian Pendidikan, model unggul sekolah harian yang telah biasa yang telah ditransformasikan sebagai college vocational. So sekarang dengan kemahiran college vocational ini, dia telah mendapat pengingkaran industri, telah mendapat akreditasi MQA dan semua pelajar-pelajar juga 100% telah mendapat pekerjaan di dalam bidang mereka. Tahniah sekali lagi. Tapi ada satu laporan yang saya baca mungkin pada tahun ini juga menunjukkan kadar gaji bagi graduan-graduan, khususnya graduan profesional, kadar gaji biasa mediannya adalah 2,500 ke 2,800. Tetapi graduan mempunyai skill kemahiran TVET ini mempunyai kadar gaji 4,000 ke 5,000, lebih tinggi berbanding graduan yang mempelajari skill profesional ini. Jadi ini satu perkara yang cukup baik juga sebenarnya untuk TVET dan juga graduan. Maknanya kita tidak lagi melihat graduan TVET sebagai graduan kelas kedua, tapi mendahului graduan-graduan profesional. Apa pendapat doktor mengenai perkara ini? Betul, saya memang amat setuju dan memang bukan mudah untuk kita mengubah stigma masyarakat bahawa kalau dulunya dia melihat sekolah vocational sebagai second class, bukan pilihan utama. Tapi sekarang dengan adanya kolej vocational dan juga institusi-institusi TVET kita yang lain, graduan-graduan kita bukan saja 100% macam yang disebut oleh Bu Hajah tadi, malah ramai juga yang menjadi usahawan. Dan usahawan-usahawan yang berjaya dan tidak kurang juga yang mendapat pekerjaan dengan institusi antarabangsa yang dah bekerja di luar negara, di Korea sebagai contoh. Mereka mendapat gaji yang baik dan anak-anak ini yang berusia 20 hingga 22 tahun ni, mereka keluar berada di alam pekerjaan
dan dia memulakan pekerjaan tanpa pinjaman pun. Kalau kita biasa kita ada PTPTN dan sebagainya, mereka ni dah ada pinjaman, mereka bekerja dan pengalaman yang mereka perolehi di institusi di mana mereka menjalankan on the job training OJT tu, sebahagian besar mendapat tawaran pekerjaan di situ. Jadi rata-rata anak-anak kita yang ada kemahiran ini mempunyai masa depan yang cerah. Namun kita tidak menafikan sebahagian daripada mereka juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan universiti-universiti tempatan terutamanya MTUN telah menyediakan ruang yang cukup untuk anak-anak ini melanjutkan pelajaran mereka. Kalau saya tahu dulu Hana, saya belajar buat kek masa sekolah. Itulah dekat studio ni pun kita tunjukkan cara membuat kek ni. Ini merupakan pelajar vocational daripada College Vocational bersama juga. Dan kita lihat juga usaha-usaha kerajaan untuk mewujudkan universiti yang mesra graduan yang lahir pada College Vocational, juga program di peringkat ijazah sarjana dan program lebih tinggi, malah inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan latihan industri bersama dengan kita kata syarikat-syarikat terkemuka juga turut disertakan sekali. Jadi ini satu perkara yang bagus juga untuk para pelajar. Sangat-sangat bagus. Untuk contohnya itu yang kami Jawatankuasa Pemeriksaan TVET dan Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan 8 kementerian yang lain mengadakan Expo Jelajah Zon TVET ini, Expo Jelajah TVET Zon Tengah ini. Maka di 15 dan 16 nanti di Kervi Sultan Osman Banting, kami bekerjasama dengan pelbagai pihak industri. Contohnya yang paling uniknya di sini, penasihat bagi melaksanakan expo ini pun adalah daripada industri. Dia adalah merupakan penasihat kolej kami, Datuk Seri Dr. Azman Mahmud, dan juga kami juga mendapat kerjasama daripada Yayasan Artis Veteran Malaysia. Kami harap dengan adanya kerjasama ini akan boleh menyemarakkan lagi TVET dan memperjelaskan lagi kepada orang awam bahawa TVET ini adalah satu perkara yang sangat penting, sangat utama untuk memberi kehidupan kepada rakyat kita dan memberi kemahiran yang tinggi. Yang penting adalah memberi pendapatan tinggi, mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan dan menjadikan mereka lebih hidup bahagia dan sempurna, dan negara kita juga akan menjadi lebih cemerlang nanti. Jadi oleh sebab itu pada hari tersebut ada pelbagai aktiviti yang kami laksanakan, terutama kami juga telah mendapat kerjasama daripada Axon sebagai pusat latihan. Pada hari itu juga ada perasmian dan juga perasmian pusat latihan Axon. Di samping itu ada juga daripada KNX Development Skill Center dan juga ada MOU dengan 10 industri dan yang paling utamanya ialah kerjasama dengan kolej-kolej vocational yang lain. So Expo ini akan memberikan suatu platform untuk memberi kefahaman yang jelas tentang apa dia TVET, apa institusi-institusi yang bernaung di bawah TVET. Adakah kolej vocational sahaja ke? Sebenarnya banyak lagi institusi yang lain. Di bawah Kementerian Sumber Manusia, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di bawah Kementerian Pertanian, Industri. Kementerian ada. Setiap 8 kementerian itu ada institusi TVET dan mereka ada fungsi masing-masing yang untuk memastikan rakyat kita mendapat kemahiran yang terbaik supaya mereka boleh menjadi pekerja yang mahir dan meraih pendapatan yang lebih tinggi demi untuk meningkatkan kemakmuran negara dan rakyat. Itulah. Dengan tema memperkasa TVET dan membina negara, pastinya KPM ingin melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya. Jadi apa sebenarnya objektif tujuan expo ini diadakan? Di samping kita melihat kejayaan-kejayaan oleh graduan kita dan juga program-program yang ditawarkan kita sediakan dalam jelajah ini adalah juga satu medan untuk memperkenalkan pelajar-pelajar kita dan juga masyarakat dengan agensi-agensi yang terlibat. Ramai juga di kalangan graduan kita yang menjadi usahawan yang berjaya. Kan, ramai yang pendapatan 70,000, 80,000 untuk menjalankan pelbagai usahawan. Tapi usaha-usaha ini kita bantulah, kita fasilitasi memperkenalkan dengan agensi-agensi yang bantu dalam pemasaran sebagai contoh, dan juga menyediakan latihan lain, pinjaman untuk memudahkan perniagaan. Jadi ruang yang ada pada jelajah beginilah ruang untuk kita temukan mereka, so boleh datanglah dengan untuk melihat industri sekali. Dan mungkin kalau ada yang risau katanya masuk institusi TVET ini tidak ada sijil untuk mendapatkan sebagai academic qualification, jangan risau kerana College Vocational sudah menawarkan program diploma dan juga ada program-program lanjutan di politeknik dan sebagainya. Satu perkara
yang cukup baik. Mungkin Puan harapan mewakili Kolej Vokasional sendiri untuk sama-sama untuk mengajak lebih ramai yang berminat dengan bidang-bidang kemahiran ini. Ini bukan satu penamat kepada bidang akademik, tapi satu permulaan yang lebih baik. Betul Ismail. Hasrat Kementerian Pendidikan inilah memastikan TVET itu sebagai satu pilihan utama. Bukan hanya di Kolej Vokasional tetapi di IKBN, Giat Mara. Kami di Kuala Langat tu ada Jawatankuasa Komuniti Kuala Langat yang membincangkan tentang kelangsungan dan aktiviti TVET. Jadi memastikan bahawa mereka masuk ke KV, ke Kolej Vokasional ataupun mana-mana institusi TVET sebab mereka nak jadi seorang chef bakery. Sebab mereka nak jadi seorang charge manager dalam bidang elektrik, ataupun sebab mereka masuk tu nak jadi seorang chef culinary kan dalam bidang culinary, bukan sebab mereka tak pandai. Itu yang kita nak beri kefahaman kepada masyarakat bahawa TVET itu adalah satu pilihan yang utama sebab mereka tahu apa yang mereka nak jadi. Jadi Kolej Vokasional dan institusi TVET yang lain telah membuktikan bahawa ramai pelajar yang telah menunjukkan keberhasilan. Jadi datanglah kami ada hari itu juga ada kerjasama dengan Malaysian Supercar Owners Club. So ada banyak kereta mewah yang ni, ada pelbagai aktiviti-aktiviti pertandingan kemahiran dan juga demo kemahiran, persembahan artis. Ada 75 artis yayasan artis veteran akan terlibat. Itu yang unik, expo penutup bagi kali ini, penutup tahun 2019. Doktor juga sama-sama mempromosikan expo Jelajah TVET Zon Tengah. Dan saya jemput semua masyarakat untuk hadir bersama di expo kita di Zon Tengah di Banting untuk sama-sama kita memahami dengan lebih jelas tentang hala tuju masa depan pendidikan TVET, dan dalam waktu yang sama juga meraih peluang-peluang yang ada sekarang untuk kemasukan ke Kolej Vokasional telah pun dibuka secara permohonan secara online. Kita ada lebih kurang 15,000-16,000 tempat menanti untuk tahun hadapan. So boleh memohonlah masuk ke program-program berkenaan dan juga program-program di bawah agensi-agensi latihan yang lain. Baik. Satu perkongsian cukup baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rafi dan juga Hajah Nur Hayati. Saya kalau diberikan peluang, saya nak menyertai bidang peladangan dan pertanian sebab saya nak jadi petani moden. Saya pula nak jadi ni lah, baker. Ya. Wow, kita boleh bersama-sama memajukan perniagaan. Boleh. Terima kasih sekali.